Bertemu kembali dan selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move, video ke-84 ruangan Sherry NN berbicara. Video kali ini saya telah menjemput tetamu ke-7 bagi ruangan ini, tetamu ke-3 wanita dan tetamu kedua dari Amerika Syarikat. Topik buat bicara kali ini ialah mengenai kesedaran kesihatan mental. Saya dan tetamu bukan sahaja akan memberikan kesedaran dan juga pendedahan kesihatan mental, tetapi kami berdua juga turut berkongsi pengalaman kesihatan mental yang pernah kami alami. Tetamu istimewa saya ialah Fifi Abu Bakar dari Grand Forks, North Dakota. Saya dan Fifi mengenali antara satu sama lain melalui Instagram kurang dari 1 tahun yang lalu. Saya telah pun melawat Fifi di Grand Forks sewaktu saya dan suami melakukan kembara berkereta atau road trip pada bulan Mei. Anda boleh baca artikel dan juga tonton video sewaktu pertemuan kami itu melalui link yang saya letakkan di bahagian description di bawah ini. Sebelum saya memulakan bicara dengan lebih panjang dan mengetengahkan topik pada kali ini, saya beri peluang dahulu kepada Fifi untuk memperkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua penonton Sherry on the Move. Pertama sekali Fifi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat Kak Sherry sebab sudi menjemput Fifi sebagai tetamu undangan pada video kali ini membicarakan tentang kesihatan mental. Jadi Fifi nak memperkenalkan diri Fifi secara ringkas. Fifi berasal dari Selangor, sudah menetap di Amerika lebih dari 10 tahun dan Fifi berkahwin dengan warga negara Amerika. Suami Fifi bernama Joseph. Kami mempunyai seorang cahaya mata lelaki bernama Johan. Johan dah masuk 2 tahun, sangat-sangat aktif dan Fifi juga bekerja sepenuh masa. Jadi Fifi kenalah seimbangkan kehidupan sebagai seorang ibu dan juga seorang ibu yang ada kerja di luar rumah. So Fifi dengan Kak Sherry, kami berkenalan di Instagram. Sebab Fifi duduk di Amerika, Fifi memang suka bila tengok rakyat Malaysia yang juga tinggal di luar negara. So sometimes Fifi akan hantar message, Fifi bagi tahu terima kasih sebab berkongsi kembara atau kehidupan di negara orang. Sebab Instagram ni bagi Fifi, kita bukan saja berkongsi gambar-gambar dari luar negara, kita rasa macam kita pun berada di situ juga. Orang kata tak dapat pergi, dapat tengok gambar, dapat tengok video pun jadi. So dari situlah Fifi berkenalan dengan Kak Sherry. Ribbon hijau ini telah saya pakai sejak dari video awal ruangan Sherry NN berbicara. Ia adalah ribbon bagi kesedaran kesihatan mental. Walaupun mungkin anda pernah dengar mengenai sambutan Hari Kesihatan Mental dan juga Bulan Kesihatan Mental, tetapi bagi saya pula, saya melakukan pendedahan kesedaran kesihatan mental sepanjang masa. Kerana itulah, saya tidak memilih hari-hari tertentu saja untuk memakai pin ini. Saya pakai pada bila-bila masa. Saya mula melakukan pendedahan kesedaran kesihatan mental di laman media sosial sejak dari tahun 2019, iaitu tahun itulah saya mula mendapatkan rawatan kesihatan mental dari pakar perubatan profesional. Saya mengalami OCD ataupun Obsessive Compulsive Disorder beberapa tahun sebelum saya menerima rawatan dari pakar perubatan profesional. Pada tahun 2018 dan 2019, OCD saya semakin serius dan tidak terkawal. Apabila OCD dan juga anxiety saya sudah tidak dapat dikawal, maka saya mengalami depression. Saya pernah 2 kali pergi ke emergency room di hospital dan pada kali kedua, saya memaksa jururawat dan juga doktor masukkan saya ke hospital. Saya tidak mahu balik rumah. Sekarang bukan masanya untuk saya huraikan tentang masalah kesihatan mental yang pernah saya alami, kerana kalau saya ingin ceritakan kesemuanya, memang 1 bulan pun tidak habis. Saya sentiasa memberikan kesedaran kesihatan mental dan berikan maklumat kepada anda secara berperingkat-peringkat, bukan semuanya dalam satu masa. Mengapa saya menjemput Fifi sebagai tetamu saya kali ini dan mengapa saya memilih topik kesihatan mental? Beberapa bulan lalu, Fifi telah berkongsi satu post mengenai kesihatan mental yang beliau alami. Dari situ, saya berhubung dengan Fifi dan kami berkongsi mengenai pengalaman masing-masing. Perbualan kami itu semuanya di dalam DM, bukan di dalam ruangan komen. Walaupun tahap kesihatan mental seseorang itu berbeza dan banyak cabang-cabangnya, tetapi kami dapat memahami antara satu sama lain. Memandangkan saya pernah mengalami masalah kesihatan mental yang teruk, mengalami severe OCD sehingga mengalami depression, maka saya dapat memahami masalah kesihatan mental orang lain. Saya dapat rasa yang saya berada di dalam situasi mereka. Satu lagi sebab mengapa saya memilih Fifi ialah kerana keberanian beliau dalam berkongsi masalah kesihatan mental yang beliau alami di laman media sosial. Saya memuji cara beliau kerana saya tahu tidak ramai orang yang berani berkongsi masalah kesihatan mental dengan orang lain. Soalan pertama untuk Fifi ialah, boleh tak Fifi kongsikan mengenai kesihatan mental yang pernah Fifi alami?
Pengalaman Fifi dalam kesihatan mental ni, ianya bermula lebih kurang 10 tahun yang lalu. Fifi masih ingat lagi di awal tahun 2012, masa itu Fifi menetap di Korea dan ianya bermula daripada masalah perkahwinan yang Fifi hadapi ketika itu. Ketika itu Fifi berkahwin bersama bekas suami, bukan suami yang sekarang. Bekas suami Fifi juga seorang warga negara Amerika dan kami berkenalan ketika Fifi belajar di Korea. Masa tu Fifi ada masalah ya dalam perkahwinan. Fifi tak perlulah cerita detail apa masalahnya, tetapi masalah tu berlarutan sehingga membawa kepada penceraian. So dalam tempoh masa masalah tu bermula ke arah penceraian tu, Fifi keseorangan sebab kita duduk di Korea, tak ada keluarga. Ada kawan-kawan rapat of course, tapi tak bercerita dengan kawan-kawan sebab yelah kita tak nak buka cerita tentang rumah tangga kita kan. Jadi Fifi pendam saja dan sangat-sangat very hurtful tau, sebab masa tu kesihatan mental ni Fifi pun sendiri tak tahu apa makna anxiety. Yang Fifi tahu stress itu saja. Tapi Fifi tak tahu pasal depression, Fifi tak tahu pasal lebih mendalam tentang kesihatan mental. Dan ketika masalah itu berpanjangan kan, ianya bermula dengan tak boleh tidur malam. Itu permulaan dia. Fifi tak boleh tidur malam. Kita rasa macam otak bercelaru. Dan Fifi akan bangun, minum air, try duduk kan, macam kita cuba nak bertenang. Oh, kecamuknya otak kan. So masa tu benda tu berlarutan yang kadang-kadang Fifi tak tidur sampai 3 hari. Kehidupan tu macam tak rasa apa sebab kita tak cukup tidur, kita tak dapat nak function kan. So itulah bermulanya. Fifi cuma fikir, oh tak boleh tidur malam sebab stres. Fifi tak meminta bantuan sebab tak tahu mana nak pergi. Dan kita rasa benda ni it will pass soon. Tapi bila berlarutan selama 3 bulan, Fifi mula makan sleep aid. Dia macam ubat tidur tapi bukan ubat tidur yang prescription daripada doktor. So bila Fifi dah ambil ubat bantuan untuk tidur tu, dan daripada situlah Fifi rasa macam, oh aku terlalu bergantung pada ubat ni kan. Is there is actually something wrong ataupun masalah ni lebih berat daripada yang Fifi jangkakan. Masa tu beberapa kali ya, Fifi akan terbangun tengah malam, jantung rasa berdebar-debar, rasa berpeluh-peluh. Fifi ingat Fifi sakit jantung tau, sebab kita tak pernah rasakan benda tu kan. So bila pergi jumpa doktor, barulah yang Fifi tahu Fifi hadapi anxiety. Anxiety pun Fifi tak tahu apa benda anxiety tu. So bila Fifi dah dapat diagnosis daripada doktor, Fifi start pergi counselling dan makan ubat. Dia bukan macam terus okey, tak. Dia ambil masa sebab Fifi pun nak proses yang, oh aku rupanya ada anxiety. Anxiety ni macam ni. Baru nak belajar, baru nak buat research, barulah nak menerima kenyataan yang diri ni sebenarnya ada masalah ataupun perlukan rawatan mental. Jadi pengalaman Fifi tentang anxiety ni bukan hanya berhenti di situ saja ya, sebab lepas Fifi dah berpisah dan berpindah ke Amerika, Fifi ingatkan semua dah okey sebab kita rasa macam oh anxiety ni sekejap aja, lepas tu kita dah takkan dapat lagi. Itu masa tu Fifi lah sebab kita tak ada pengetahuan sangat kan. Dan seterusnya, masa selepas Fifi dah berkahwin dengan suami Fifi yang sekarang, tahun 2013, masa tu Fifi hadapi keguguran. Masa hadapi keguguran tu, selepas beberapa bulan, benda yang sama berlaku lagi. Bermula dengan tak boleh tidur dan masa tu Fifi dah cepat bertindak lah. Fifi tahu, oh okay, I have to go to see a doctor dan minta bantuan daripada doktor. Dan bila Fifi dah ada lebih pengetahuan, Fifi tak katalah pengalaman tu senang, tak. Maksudnya Fifi dah lebih bersedia, Fifi dah lebih terbuka untuk berjumpa dengan doktor. Sebab masa pertama kali berlaku di Korea, Fifi nak pergi jumpa doktor pun rasa malu. Sebab kita rasa macam, oh kita jumpa doktor ni macam sebab kita tak boleh handle diri sendiri. So pengalaman tu lepas pertama kali berlaku dan berlaku kali kedua tu, Fifi lebih aware. Tak ada salahnya berjumpa dengan doktor, is okay. Fifi dah tahu Fifi bukannya akan perlu makan ubat ini sepanjang hidup kan. Ikut proses. Kita tak tahu proses tu berapa lama dan tapi Fifi nak cubalah untuk sembuh. Selepas daripada keguguran pertama, doktor sahkanlah yang Fifi tak boleh mengandung secara natural, secara semula jadi, dan Fifi perlukan bantuan rawatan kesuburan. Lepas itu terjadi lagi anxiety tu. Memang bila Fifi kena jumpa balik doktor masa tu,
I thought it will be easier, tapi dia tak jadi macam tu pula. Rasanya macam Fifi ada perasaan macam nak menghukum diri. Macam kenapa tak boleh handle lagi benda ni. Tapi sebenarnya bila Fifi lakukan sesi terapi, berjumpa dengan terapis, kita meluah perasaan, bercerita kan, kita tahu yang there is nothing wrong untuk mencari rawatan ataupun memohon bantuan walaupun dah berkali-kali. It's okay. Dan selepas itu Fifi lakukan rawatan IVF. Dan bila pregnant pun masih ada anxiety sebab kita dah keguguran 2 kali. So masa pregnant pun anxiety lagi. Tapi masa tu Fifi tak ambil ubat lah. Fifi cuma berjumpa dengan terapis. Dan Alhamdulillah Fifi punya OB sangat baik. Doktor sanggup berjumpa dengan Fifi untuk scan setiap 2 minggu. Just untuk Fifi rasa selamat. Untuk Fifi boleh tidur, untuk pastikan kandungan tu okey. Tapi masa tu Fifi tak perlukan ubat, cuma lakukan sesi terapis. Dan sekarang ni pula Fifi mula berjumpa terapis semula, ambil ubat untuk anxiety semula selepas ada Johan. So pengalaman sudah 10 tahun melalui anxiety ni tak mudah. Tapi Fifi tahu ada jalan penyelesaian dia. Fifi tahu yang Fifi cuma perlu berusaha. Kita gunakanlah segala resources yang kita ada. Sejak saya memberikan kesedaran kesihatan mental di laman media sosial beberapa tahun lalu, saya telah menerima banyak DM dari follower, sahabat handai saya, dan mereka telah berkongsi masalah kesihatan mental mereka. Ada di antara mereka juga telah bertanya kepada saya dan meminta pendapat bagaimana mereka ingin mendapatkan rawatan dari pakar perubatan profesional. Saya melihat mereka ini tidak pernah bercerita atau kongsikan masalah kesihatan mental mereka di laman media sosial. Saya sangat-sangat memahami mengapa mereka tidak berkongsi dengan orang lain dan saya juga hormati hak mereka. Di dalam waktu yang sama, saya memuji Fifi kerana beliau satu-satunya sahabat saya yang berani untuk berkongsi masalah kesihatan mental dengan orang lain di laman media sosial. Soalan kedua ialah, mengapa atau apa yang membuatkan Fifi ingin berkongsi masalah kesihatan mental dengan follower Fifi di laman media sosial? Walaupun Kak Sherry tahu apa yang Fifi kongsikan itu tidaklah secara menyeluruh. Berkongsi pengalaman kesihatan mental di media sosial ni bukan mudah ya, sebab macam Fifi cakap, Fifi dah hadapi ni lebih dari 10 tahun dan Facebook dan Instagram memang dah ada dah ketika tu, tapi Fifi tak kongsi apa-apa langsung sebab 10 tahun lepas, macam Fifi cakap, Fifi pun tak tahu, tak ada kesedaran, so kita nak berkongsi malu. Tapi Fifi baru berkongsi sejak akhir-akhir ini sebab Fifi sedar yang orang sekarang lebih terbuka dan juga mempunyai maklumat lah sedikit sebanyak tentang kesihatan mental. Jadi Fifi berkongsi supaya kawan-kawan Fifi di Instagram, di Facebook tahu ataupun aware apa yang Fifi lalui. Dan juga Fifi nak sekadar orang kata menyampaikan maklumat supaya mereka lebih faham. Tak faham 100%, kalau diorang dapat faham 50% pun dah Alhamdulillah. Fifi dah syukur. Dan bila kita berkongsi ni juga, kita rasa lega sebenarnya. Itu bagi Fifi. Fifi ingat lagi masa Fifi buat IVF, kan Fifi cakap Fifi ada anxiety sebab takut tak jadi kan. Masa tu Fifi jumpa terapis tau. So terapis tu bagi Fifi cadangan sama ada buat journal ataupun zaman sekarang orang akan buat Instagram. So Fifi buat Instagram perjalanan IVF Fifi. Jadi kita ada community yang support kita. Kita berkongsi maklumat dan kita rasa lega. Bila kita berkongsi ni, kita pun kena bersedia lah. Ini bukan komen-komen manis saja yang ada. Ada komen-komen yang tak manis juga. Tapi itulah, kita kena juga berkongsi walaupun ada komen-komen yang tak baik. Itu sebab dia orang tak tahu. Sebab tu Fifi rasa kenapa Fifi berkongsi. Antara salah satu sebab utama mengapa seseorang itu tidak mahu ceritakan ataupun tidak mahu kongsikan masalah kesihatan mental yang mereka alami kepada pasangan masing-masing ataupun keluarga, adik-beradik dan juga sahabat handai mereka ialah kerana stigma. Stigma ini diibaratkan sebagai batu penghalang yang menghalang mereka untuk mendapatkan rawatan dari pakar perubatan profesional. Kak Sherry berikan peluang kepada Fifi untuk berikan sedikit penjelasan kepada para penonton apakah maksud stigma itu. Okay, stigma ni bagi Fifi macam pandangan negatif atau pandangan buruk. Contohnya macam kita, bila kita bercerita pasal kesihatan mental ya, especially kita sebagai Muslim, stigma dia apa? Orang kata kita ni tak kuat iman. Orang kata kita ni tak selalu solat. Kita ni terlalu lemah. So, stigma ni macam
pandangan buruk. Sebab pernah ya Fifi ada berkongsilah pasal Fifi masa tu sedang hadapi saat yang tak berapa indah lah. Maksudnya Fifi rasa depressed dengan apa masalah yang ada ketika itu, dan Fifi pergi camping dengan kawan. So Fifi share lah dekat Instagram kan, kata oh okay, it's nice to be in nature, something like that. And then ada pula orang komen, dia kata kalau nak bertenang buat apa, pergi hutan, pergilah berdoa, pergilah solat. Lebih kurang macam tu. Sometimes you know, orang rasa macam kita ni saja nak, cara dia tu macam kononnya Fifi ni nak meminta perhatian lah, macam tu. Like it shouldn't be shared on social media. Kesihatan mental ni tricky sebab kita tak nampak. Bila orang tak nampak kita menghadapi masalah mental, orang rasa kita nak tarik perhatian, ataupun orang they have their own judgement, macam oh dia ni tak solat, oh dia ni tak cukup kuat, dia ni lembik sangat. Dan masa tu Fifi berkongsi lah tentang apa yang Fifi lalui. Ada juga yang senang-senang kata, alah tak payahlah kerja, jaga je lah anak kat rumah. Tak bermakna kita stres pasal kerja kita kena berhenti kerja kan. Tak semestinya masalah yang kita lalui itu kita kena stop daripada, you know. Itulah bagi Fifi, stigma tu artinya macam pandangan buruk atau pandangan negatif masyarakat. Pada tahun 2018, waktu saya membuat carian di Google mengenai OCD yang saya alami, saya telah terjumpa satu forum di mana ramailah orang-orang yang mengalami OCD ceritakan masalah mereka di dalam forum itu. Dan salah seorang daripadanya telah bertanyakan sesuatu kepada salah seorang imam. Forum ini adalah forum antarabangsa, bukan dari Malaysia atau Singapura. Saya tidak pasti sama ada forum itu dari Amerika ataupun dari Eropah, tetapi ia ditulis di dalam bahasa Inggeris. Dan imam ini telah memberikan jawapan kepada salah seorang yang mengalami OCD. Kata beliau, sekiranya OCD itu sudah tidak dapat dikawal, sila pergi dapatkan rawatan ke doktor pakar ataupun psikiatris, atau dalam bahasa Melayunya memang tidak sedap sikit didengarlah, doktor pakar sakit jiwa. Itu ialah nasihat daripada seorang tokoh agama atau imam di dalam forum itu. Selepas saya baca forum itu, saya pun berkata di dalam hati, OCD aku taklah serius sampai nak pergi jumpa doktor pakar ataupun psikiatris. Siapa sangkanya 1 tahun kemudian saya memang betul pergi mendapatkan rawatan dari doktor pakar profesional. Sebenarnya banyak nasihat mengenai kesedaran kesihatan mental yang ingin saya berikan kepada anda. Tetapi seperti yang saya nyatakan pada awal video tadi, untuk saya ceritakan ke semuanya 1 minggu pun tidak cukup. Cuma di sini saya ingin kongsikan 2 nasihat utama. Yang pertama, sekiranya anda ataupun mereka yang anda kenali ingin mendapatkan rawatan kesihatan mental, tolong sangat-sangat, tolong pergi dapatkan rawatan di saluran yang betul. Maksud saluran yang betul itu ialah, saya beri contoh, jika anda ingin pergi cabut gigi, anda pergi klinik gigi. Jika anda sakit mata, anda pergi ke klinik mata. Jika anda mengandung dan ingin melakukan check-up, takkan anda ingin pergi ke pakar jantung pula. Dan sekiranya anda patah kaki, takkan anda ingin pergi jumpa doktor pakar sakit puan. Jadi sekiranya anda mengalami masalah kesihatan mental, sila pergi ke pakar kaunseling ataupun psikologis ataupun psikiatris, bukan berjumpa atau bertanya dengan ustaz ataupun ustazah. Baru-baru ini saya ada tonton satu video pendek di Instagram di mana salah seorang ini bertanyakan mengenai masalah kesihatan mental kepada seorang ustaz di Malaysia. Saya tidak setuju dengan jawapan yang ustaz itu berikan. Apabila beliau menggunakan perkataan-perkataan yang tidak betul, maka maksudnya telah jadi lain. Kemudian jawapan itu disampaikan pula kepada seseorang yang mengalami masalah kesihatan mental, yang tidak tahu, tidak faham dan tidak mendapat pendedahan mengenai kesihatan mental. Saya sangat kasihan kepada mereka yang terlalu mempercayai nasihat-nasihat daripada bukan pakar perubatan profesional. Sebelum daripada itu, saya pun pernah melihat satu video di Instagram di mana seorang ustaz Arab ini menjawab mengenai masalah kesihatan mental. Jawapan beliau memang sangat menyakitkan hati kerana saya tahu beliau bukan pakar dalam bidang itu. Jawapan beliau memang sangat menyakitkan hati dan sangat tidak membantu. Untuk mendapatkan rawatan atau berjumpa dengan doktor pakar ataupun psikiatris bukan mudah ya. Ia bergantung pada hospital masing-masing. Di Kanada, mereka yang mengalami masalah kesihatan mental perlu menunggu berbulan-bulan sebelum mendapatkan rawatan atau berjumpa dengan psikiatris kerana psikiatris ini levelnya paling tinggi. Sekiranya anda ingin mendapatkan rawatan ataupun pendapat
Apa kata anda pergi dahulu ke klinik berdekatan dan dari situ mungkin doktor akan berikan petunjuk sama ada mungkin anda boleh mendapatkan rawatan dari pakar kaunseling sahaja ataupun psikologis sahaja dan tidak perlu pergi ke psikiatris. Seperti yang saya katakan tadi, tahap kesihatan mental seseorang itu berbeza. Jadi tidak semua orang perlu pergi ke psikiatris. Bagi pengalaman saya beberapa tahun lalu, pada awalnya saya pergi berjumpa dengan family doctor dulu, kemudian saya perlu menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan rawatan di hospital. Oleh kerana saya mengalami masalah kesihatan mental yang teruk dan saya memang memerlukan untuk berjumpa dengan psikiatris. Dalam tempoh menunggu itu, saya telah berjumpa dan melakukan beberapa sesi kaunseling. Dan melalui pengalaman itu semua, saya telah berjumpa dengan ramai doktor-doktor seperti contoh psikologis dan juga psikiatris. Bagi saya pula, saya telah lalui semua itu secara berperingkat-peringkat, bermula daripada doktor biasa sehingga ke hari ini saya masih lagi berjumpa dengan psikiatris atau doktor pakar saya setiap 2 bulan. Fifi pula bagaimana? Adakah masih lagi menerima rawatan? Dan Fifi berikan sedikit nasihat ataupun kata-kata semangat kepada mereka yang menonton. Alhamdulillah, Fifi tidak lagi menerima rawatan selepas Fifi makan ubat dan juga lakukan sesi terapis selama 8 bulan. Alhamdulillah, Fifi dah rasa okey dan tidak lagi perlukan apa-apa rawatan. Jadi nasihat Fifi kepada anda semua yang masih tercari-cari, yang mungkin masih struggle menghadapi masalah yang sama, yang sedang berusaha untuk mengatasi masalah kesihatan mental, jangan malu untuk mencari penyelesaian. Jangan malu untuk bertemu dengan doktor, jangan malu untuk berkongsi. Kalau boleh cari kawan yang boleh dipercayai ataupun boleh juga kita mulakan journal untuk meluahkan rasa-rasa yang terbuku di hati. Tapi the most important bagi Fifi, jumpa dengan doktor dan create a plan. Create plan untuk kita capai goal kita. Itu sahaja nasihat Fifi. Dan the most important thing, Fifi nak beritahu that I'm with you. Fifi ada bersama dengan anda dan Fifi nak kita sama-sama jadi yang lebih baik. Sebelum bual bicara ini berakhir, saya ada satu lagi nasihat yang ingin saya berikan kepada anda. Sekiranya anda ingin memberikan nasihat kepada seseorang yang anda kenali yang sedang mengalami masalah kesihatan mental, sama ada secara berdepan ataupun melalui laman media sosial, saya pesan di sini ya, supaya anda tidak perlu menyuruh mereka sembahyang, berdoa ataupun ingat Tuhan. Setiap manusia mempunyai kesihatan mental dan tahap kesihatan mental masing-masing berbeza. Imam atau tokoh agama juga boleh mengalami masalah kesihatan mental. Dan adakah sekiranya imam atau tokoh agama mempunyai kesihatan mental, ia bermaksud mereka tidak ingat Tuhan, tidak sembahyang atau tidak berdoa? Dan begitu juga dengan orang lain. Tidak semestinya mereka yang mengalami masalah kesihatan mental itu tidak sembahyang, tidak berdoa atau tidak ingat Tuhan. Masalah kesihatan mental bukan satu punishment, bukan satu penyiksaan kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, tokoh agama, imam atau mufti sekalipun boleh mendapat masalah kesihatan mental. Why is it that whenever we come across someone with a mental illness like depression, we assume one of two things? Either this person is possessed by demons and jinn and therefore needs to seek an exorcist, or that this person is far from Allah or is a sinner and therefore Allah is punishing this person. You know, I've been guilty of such crimes for far too long. And now I realize and I acknowledge the damage that I have caused. You know, and it's simply not the case. A lady came to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, and she says to my Prophet of Allah, I have a mental condition where I sometimes lose control. Can you make a prayer to Allah and ask Allah to cure me? So the Prophet of Allah, he said to her, look, you have one of two options. I can either ask Allah for a cure and you will be cured, or you can be patient on your illness and for you is paradise. And the amazing thing is here that the Prophet of Allah acknowledged that she had a mental illness and did not tell her that no, that you are possessed by jinn or that you are far from Allah, that you're a sinner and that Allah is punishing you. My brothers and sisters, the World Health Organization states that 1 in 4 people will be diagnosed with some sort of mental illness at some stage in their lives. These are statistics that we cannot ignore. Mental illness is very real. What is mental illness?
In short, mental illness is a condition that affects one's thinking or behavior. Mental illness is not a choice. People don't wake up in the morning and choose to have a mental illness. Mental illness is not laziness. It's not a bad diet. It's not seeking attention. It's not a physical or a mental or a spiritual weakness. Mental illness is very real. It is as real as cancer, diabetes, and heart disease. Now, we're not denying the power of spirituality and the miracles of the Quran as a form of healing. But for the purpose of this video, what we're saying is the seriousness of mental illness is that there is no harm and no shame in seeking professional advice. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that ask the people of knowledge if you do not know. And our Prophet has said sallallahu alayhi wasallam, and this is the blessing of Islam, that seek the cure of your illnesses, for verily every illness that Allah brings down, He also brings its cure along with it. So please, if you feel in any way, shape or form that you may be suffering from the symptoms of mental illness, do not be afraid. Start a conversation with your GP, with a psychologist, with a social worker. Go seek professional help. And we as a community need to support our fellow brothers and sisters that are suffering. We really need to start showing people help and support, because that is what a true Muslim does. Di sini Kak Sherry ingin Fifi tambah sedikit lagi nasihat kepada mereka yang ingin memberikan nasihat kepada seseorang yang mereka kenali yang sedang mengalami masalah kesihatan mental. Tambah lagi sedikit apa yang Kak Sherry sebutkan tadi. Harapan Fifi ialah anda semua lebih aware tentang kesihatan mental. Jika anda aware ada rakan-rakan atau saudara mara sekeliling yang sedang menghadapi masalah kesihatan mental, bantu mereka, beri sokongan pada mereka. Kita tak perlu nasihat lebih-lebih. Macam bagi pengalaman Fifi, is enough bila orang kata kat Fifi, saya bersimpati and I'm sorry. Offer yang perlu, maksudnya kita bagi tahulah mereka. Kita kata, okay, saya ada di sini untuk awak. Ada apa-apa tak yang awak perlukan. Jangan biarkan rakan-rakan atau saudara mara kita yang sedang struggle dengan kesihatan mental keseorangan. Kita bantu apa yang kita mampu. Dan Fifi juga harap kita semua yang sedang struggle dengan kesihatan mental akan berjaya mencapai goal kita untuk menjadi yang lebih baik, ataupun goal kita untuk sembuh daripada apa yang kita hadapi sekarang ini. Dan nampaknya bual bicara kali ini sudah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi Kak Sherry berikan peluang kepada Fifi untuk memberikan kata-kata penutup. Akhir sekali daripada Fifi, of course, Fifi nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi menonton video ini. Dan again, Kak Sherry, thank you so much for having me. I really appreciate it, and I'm looking forward, insyaAllah, maybe kita akan jumpa sekali lagi suatu hari nanti. Bye-bye! Banyak terima kasih kepada Fifi kerana sudi luangkan waktu menjadi tetamu bagi ruangan Sherry and berbicara. InsyaAllah kalau ada rezeki dan panjang umur, Kak Sherry akan pergi lagi ke Grand Fox. Kepada anda juga, terima kasih kerana meluangkan waktu menonton video saya. Waktunya anda luangkan amat-amat saya hargai. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahawa saya telah letakkan link artikel dan juga video sewaktu saya melawat Fifi di Grand Fox di ruangan description di bawah ini. Dan saya turut sertakan 4 link bagi video Sherry and berbicara yang terdahulu di mana saya telah menjemput tetamu yang lain. Anda juga boleh tonton video saya bersama tetamu-tetamu itu melalui link di bawah ini. Baiklah, saya berhenti setakat ini. Kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. It's okay not to be okay. Be kind to your mind. Bye!